InsyaAllah pagi ini kita sambung lagi hadis mengenai solat-solat sunat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaAllah. Nahmadu wa nusalli ala rasulillah. An Ummi Habibah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhuma qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hafadha ala 4 raka'atin qabla az-zuhri wa 4 ba'daha harramahu Allah ta'ala 'ala an-nar. Sayyidatina Ummu Habibah binti Abu Sufyan radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengambil berat memelihara solat sunat 4 rakaat sebelum fardu zuhur dan 4 rakaat selepas fardu zuhur, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkannya daripada api neraka. Sayyidatina Ummu Habibah binti Abu Sufyan radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengambil berat memelihara solat sunat 4 rakaat sebelum fardu zuhur dan 4 rakaat selepas fardu zuhur, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkannya daripada api neraka. 4 rakaat solat sunat sebelum keterangan 4 rakaat solat sunat sebelum fardu zuhur ialah sunat muakkadah dan 4 rakaat selepas fardu zuhur terbahagi kepada 2 rakaat sunat muakkadah dan 2 rakaat tidak muakkadah. An Ummi Habibah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min 'abdin mu'minin yusalli 4 raka'atin ba'da adh-dhuhri fatamassu wajhahu an-naru abadan insyaallah azza wa jalla. Sayyidatina Ummu Habibah binti Abu Sufyan radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana hamba yang mengerjakan 4 rakaat solat sunat selepas fardu zuhur, insya-Allah tidak akan disentuh oleh api neraka. Sayyidatina Ummu Habibah binti Abu Sufyan meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana hamba yang mengerjakan 4 rakaat solat sunat selepas fardu zuhur, insya-Allah tidak akan disentuh oleh api neraka. An Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 4 ba'da an tazula asy-syamsu qabla az-zuhri wa qala innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama'i wa ahibbu an yas'ada li fiha 'amalun salih. Sayyidina Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bersolat 4 rakaat setelah gelincir matahari sebelum solat fardu zuhur, dan baginda bersabda, sesungguhnya saat ini ialah saat pintu-pintu langit dibuka. Oleh itu saya ingin pada saat ini ada amalan soleh saya naik ke langit. Sayyidina Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bersolat 4 rakaat setelah gelincir matahari sebelum solat fardu zuhur, dan baginda bersabda, sesungguhnya saat ini ialah saat pintu-pintu langit dibuka. Oleh itu saya ingin pada saat ini ada amalan soleh saya yang naik ke langit. Keterangan maksud daripada solat sunat 4 rakaat ialah solat sebelum fardu zuhur. Di sisi setengah ulama lain 4 rakaat itu ialah selain daripada sunat sebelum zuhur. An Nabi Umar radhiyallahu anhuma An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri 4. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang bersolat sunat sebelum asar 4 rakaat. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang bersolat sunat sebelum asar 4 rakaat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuh
فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها من انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisab daripada amalan seorang hamba pada hari kiamat ialah solahnya. Sekiranya solah itu baik, maka dia akan selamat dan berjaya. Sekiranya solah itu rosak, maka dia gagal dan rugi. Sekiranya ada kekurangan sesuatu pada solah fardunya, maka Allah akan berfirman, tengoklah adakah hamba-Ku mempunyai solah sunat. Maka akan disempurnakan apa-apa yang kurang daripada solah fardu dengan solah sunat tersebut. Kemudian semua amalannya yang lain akan dihisab sedemikian, yakni puasa fardu akan disempurnakan dengan puasa sunat, dan zakat yang fardu akan disempurnakan dengan sedekah sunat. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisab yang akan dihisab daripada amalan seseorang hamba pada hari kiamat ialah solahnya. Sekiranya solah itu baik, maka dia akan selamat dan berjaya. Sekiranya solah itu rosak, maka dia gagal dan rugi. Sekiranya ada kekurangan sesuatu pada solah fardunya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, tengoklah adakah hamba-Ku mempunyai solah sunat. Maka akan disempurnakan apa-apa yang kurang daripada solah fardunya dengan solah-solah sunat tersebut. Kemudian semua amalannya yang lain juga akan dihisab sedemikian, yakni puasa fardu akan disempurnakan dengan puasa sunat, dan zakat yang fardu akan disempurnakan dengan sedekah sunat. InsyaAllah kita telah dengar beberapa buah hadis mengenai solat sunat. Mudah-mudahan dapat kita amal dan sampaikan insyaAllah. Subhanallah bihamdihi subhanallah.